Beberapa jam saja lagi tahun 2010 bakal menutup kalendernya selepas 365 hari memberikan pelbagai cabaran pahit manis, suka dan duka buat dunia dan warganya. Sebelum kita alu-alukan kedatangan tahun baru 2011, kita kenang semula beberapa peristiwa yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2010. Segala yang baik diharap diambil sebagai panduan, yang buruk pula dijadikan iktibar agar apa yang dilalui dalam tahun baru selepas ini akan menjadikan kita semakin matang menangani segala cabaran. Mac 2010, genap setahun Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dilantik sebagai pemimpin dalam suasana ekonomi yang meleset, Parti UMNO dan Barisan Nasional dihambat kontroversi serta pembangkang menyerang dari segenap sisi. Datuk Seri Najib ternyata membuktikan dia ada kekuatan menjadi seorang ketua negara yang berjaya. Awal tahun 2010, Merdeka Survey memberi berita gembira. Prestasi Datuk Seri Najib diukur meningkat daripada hanya 44% tahun lalu kepada 68%. Kerja keras anak mantan Perdana Menteri kedua ini bukan saja dapat meraih semula kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, malah menarik perhatian antarabangsa. Pertemuan dengan Presiden Barack Obama sebelum mengambil bahagian dalam sidang kemuncak keselamatan nuklear di Washington atas jemputan Presiden itu pada 12 April membuka lembaran baru dalam hubungan dua hala kedua-dua negara. Melihat Malaysia sebagai negara stabil dan berjaya, Amerika bercadang menyenaraikan Malaysia sebagai rakan kerjasama di rantau Asia Pasifik melalui Perjanjian Perkongsian Rentas Pasifik PPP. Manakala pertemuannya dengan rakan sejawatan Lee Hsien Loong di Singapura pada 20 September pula menyaksikan kedua-dua negara memuktamadkan tawaran pertukaran tanah keretapi tanah Melayu Berhad KTMB yang lama tertangguh. Cuba dimomok sebagai sudah suram 2 tahun lalu, tahun 2010 menyaksikan semangat Barisan Nasional BN kembali bangkit, mendakap kemas perpaduan, kesepakatan, kekuatan dan keutuhan yang diasaskan sejak penubuhannya pada 1973. Dewan San Chun di Wisma MCA menjadi saksi kepada detik bermakna itu melalui Konvensyen BN 2010 dengan tema Satu Rakyat, Satu Negara, Satu Wawasan. 13 pemimpin parti komponen berbahas, 7 agenda penting berkaitan hala tuju dan usaha pengukuhan parti dibincangkan agar BN terus kekal relevan di hati rakyat sekaligus menjuarai rakyat. Lautan biru yang ditonjolkan 2,340 perwakilan tanda suasana perhimpunan yang begitu harmonis diketuai Perdana Menteri yang juga pengurusi BN Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan selari dengan transformasi politik yang dilakukan BN, konvensyen turut dihadiri rakan BN seperti KIMA, IPF, Makal Sakti dan Parti India Bersatu Malaysia MIUP. Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung pada 19 hingga 23 Oktober lalu menyuntik semangat dan keyakinan baru kepada seluruh lapisan ahli parti itu. Sama ada disedari atau tidak, UMNO kian kental sekaligus menolak dakwaan parti itu sudah lemah dan tidak lagi relevan dalam membela kepentingan kaumnya. Kemuncak perhimpunan amanat Presiden Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang disifatkan banyak pihak antara yang terbaik. Kelantangan beliau membuktikan komitmennya sebagai peneraju UMNO untuk terus membela kepentingan Bumiputera. Peringatan tegas Datuk Seri Najib agar semua kaum tidak mempersoalkan hak dan kedudukan orang Melayu yang terkunci kemas dan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Raja-Raja Melayu memberi mesej jelas agar bangsa Melayu tidak terlalu bimbang, manakala kaum lain pula berhenti mempersoalkan kontrak sosial. Langkah Datuk Seri Najib membangkitkan isu itu dianggap suatu keberanian mencerminkan beliau serius. Namun pada masa sama, beliau berkata kepentingan kaum lain tidak akan diabaikan. Sebaliknya, kedudukan dan hak mereka tetap terpelihara. 2010 boleh dikatakan paling banyak menguji Parti Pembangkang Parti Keadilan Rakyat PKR.
Cubaan pertama parti itu mengadakan pemilihan kepimpinannya diselubungi kontroversi paling teruk. Sebutlah apa saja situasi daripada perang mulut, membaling kerusi, bertumbuk, pukul dengan kayu sehinggalah kepada buat laporan polis. Itulah senario yang berlaku dalam mesyuarat perwakilan dan mesyuarat agung tahunan cabang-cabang PKR seluruh negara sejak ia bermula pada awal September. Akibatnya, sekurang-kurangnya 13 daripada 204 cabang parti itu di seluruh negara terpaksa menangguhkan mesyuarat agung mereka. Antaranya 4 cabang di Selangor, masing-masing 3 di Johor dan Sarawak, 2 di Kedah dan 1 di Terengganu. Puncanya, calon-calon yang mendapat restu penasihat parti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anak emasnya Naib Presiden Azmin Ali tidak dipilih oleh ahli. Kepincangan yang didakwa mengganggu ketelusan pemilihan parti turut dibangkitkan. Paling serius dakwaan berlakunya campur tangan langsung Datuk Seri Anwar dalam menentukan calon yang perlu dipilih. Kemuncaknya, pada 16 Disember, salah seorang calon timbalan presiden yang juga pengurusi PKR Wilayah Persekutuan, Datuk Zaid Ibrahim, mengambil keputusan angkat kaki selepas muak dengan pelbagai masalah dalaman PKR. Beberapa cabang PKR turut berkubur apabila ahli-ahlinya beramai-ramai bertindak keluar parti. Meski diselubungi segala kepincangan itu, Kongres Nasional Tahunan PKR tetap diadakan. Pada hari terakhir Kongres, Naib Presiden PKR Azmin Ali diumumkan sebagai timbalan Presiden parti itu yang baru, menewaskan pencabarnya Mustafa Kamil Ayub. Jawatan Naib Presiden dimenangi Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Batu Tian Chua, Ahli Parlimen Kuantan Fauziah Saleh dan timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang Dr. Mansur Osman. Pilihan Raya Kecil Parlimen P094 Ulu Selangor paling panas tahun ini. Pengundian yang berlangsung pada 25 April lalu menemukan calon BN P. Kamalanathan dengan calon PKR Datuk Zaid Ibrahim. Proses meraih sokongan turut dicemari insiden pergaduhan dan provokasi penyokong kedua-dua parti bertanding. Dan akhirnya pertandingan dua penjuri itu dimenangi calon BN Kamalanathan yang dikatakan membawa imej satu Malaysia dengan majoriti 1,725 undi. 16 Mei pula, pengundi di kawasan Parlimen P212 Sibu menjalankan tanggungjawab mereka. Pada pertandingan 3 penjuru itu, calon BN Robert Lau tewas kepada wakil DAP Wong Ho Leng dengan majoriti 398 undi. Seorang lagi calon, Narawi Harun, bebas. Lantas kekalahan itu membuka mata BN dalam mengenal pasti kelemahan dan menyemak semula pendekatannya terhadap isu, dasar serta perkara lain yang dekat di hati rakyat. Di Galas, pilihan raya menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon BN Abdul Aziz Yusof dengan pemangku yang di-Pertua PAS Gua Musang Dr. Zulkifli Muhammad. Abdul Aziz diisytiharkan menang apabila memperolehi majoriti 1,190 undi sekaligus merampas kursi DUN itu daripada PAS. Kemenangan Abdul Aziz ternyata suatu kemenangan moral buat BN. Apatah lagi, ia merupakan satu kejutan. Selain meraih undi majoriti hampir 2 kali ganda, lebih banyak berbanding kemenangan calon PAS pada pilihan raya sebelumnya. Pertandingan PRK Parlimen Batu Sapi tidak kurang hebatnya. Datin Linda Sen yang dicalonkan BN merupakan balu kepada bekas penyandang mendiang Datuk Edmund Chong. Beliau ditentang 2 calon iaitu Ansari Abdullah dari PKR dan juga bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Yong Teck Lee yang mewakili parti SAPP. Dan kemenangan dengan majoriti besar 6,359 undi calon BN itu sekaligus menunjukkan bahawa rakyat Sabah masih lagi menagih khidmat Barisan Nasional dalam membangunkan negeri di bawah bayu itu. Kestabilan politik membawa kesan positif kepada ekonomi negara. Tahun 2010 menyaksikan pelbagai inisiatif diumumkan kerajaan demi kemakmuran Malaysia. Model baru ekonomi MBE diumumkan pada 30 Mac 2010 sebagai usaha kerajaan ke arah negara ekonomi berpendapatan tinggi, mapan dan inklusif. Diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, MBE juga akan menempatkan negara pada landasan betul untuk mencapai status negara maju menjelang 2020. Antara lain, MBE menzahirkan intipati berikut.
Pendapatan tahunan per kapita ditingkatkan dari $7,000 kepada $15,000 dalam tempoh 10 tahun. Kumpulan wang simpanan pekerja dibenar melabur lebih banyak lagi di dalam aset di seberang laut. Kawasan di Sungai Buloh dibangunkan sebagai hub baru di Lembah Kelang. Pelaburan dan persaingan untuk pekerja terbaik melalui upah yang tinggi. We want to see a Malaysia that makes a quantum leap from the current $7,000 per capita annual income to $15,000 in 10 years, as stated in the NEAC report. The new economic model must be built from here. It will be no easy task, but the rewards will be great if we make this transformation. Untuk menjayakannya, Perdana Menteri mahu sektor sedia ada dibangunkan dan potensi sektor baru dimaksimumkan melalui inovasi. Program Transformasi Ekonomi ETP pula diperkenalkan Perdana Menteri dengan tumpuan diberikan terhadap 12 bidang ekonomi. Ia bagi memastikan negara melabur dalam bidang yang akan menjurus kepada pendapatan tinggi. Bidang yang sudah dikenal pasti, pertanian, perkhidmatan perniagaan, kandungan dan infrastruktur komunikasi, pendidikan, elektrikal dan elektronik, perkhidmatan kewangan serta kesihatan. Turut diberi tumpuan minyak, gas dan tenaga, pelancongan, pemborongan dan peruncitan. Pada 30 November 2010, 9 lagi pembangunan dan projek permulaan ETP diumumkan Datuk Seri Najib sebagai sebahagian blok permulaan ETP negara. Ia membabitkan 3 pembangunan industri tenaga, minyak dan gas. 2 projek meningkatkan sektor elektronik dan perkhidmatan elektrikal. Manakala 3 fokus kepada sektor pelancongan bernilai tinggi dan sebuah projek sistem pendidikan prasekolah negara. Sejumlah 131 projek EPP dirancang bagi membawa Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi dan lebih 3 juta peluang pekerjaan baru menjelang 2020. Pada 15 Oktober 2010, Perdana Menteri membentangkan bajet 2011 yang disifatkan beliau sebagai bukan bajet biasa. Sebaliknya, bajet amat bermakna sebagai helaian pembuka tirai kepada pusingan akhir ke arah wawasan 2020. Bajet 2011 memberi tumpuan kepada 4 strategi utama. Mendayakan kembali pelaburan swasta, membangunkan modal insan, mensejahterakan hidup rakyat dan memantapkan penyampaian perkhidmatan awam. Berikut intipati bajet 2011 yang membawa tema transformasi ke arah negara maju berpendapatan tinggi. Dan demi kesejahteraan kehidupan, ada buah tangan buat golongan tertentu. Ini adalah pembentangan bajet kedua buat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri.
Dipukul sampai mati, mayat dibakar, abunya pula dibuang ke dalam sungai. Nasib menimpa jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawia, pemandu peribadinya Kamarudin Samsudin, pegawai bank Nur Hisham Muhammad dan peguam Ahmad Kamil Abdul Karim, antara yang menggemparkan negara pada tahun 2010. Kes ini mula mendapat perhatian apabila Datuk Susilawati, Kamarudin, Nur Hisham dan Ahmad Kamil dilaporkan hilang selepas keluar atas urusan perniagaan. Namun penemuan dua kereta BMW milik Datuk Susilawati dan Ahmad Kamil di dua tempat berasingan di Subang Jaya membawa kepada pembongkaran jenayah paling kejam. Keempat-empat mereka dipercayai diculik dan dibunuh dengan motif berkaitan urus niaga tanah dan hal kewangan. Lokasi pembunuhan sebuah ladang di Teluk Gadung, Banting, Selangor. Ekoran itu, polis menahan pemilik ladang yang juga seorang peguam dan ahli perniagaan N. Fatmanaban dan adiknya. Turut ditahan 6 pekerja ladang berusia 19 hingga 41 tahun termasuk 2 wanita. Pada 17 September, polis mengesahkan Datuk Susilawati dan 3 rakannya itu diikat, dipukul dan ditikam berkali-kali hingga mati sebelum mayat mereka dibakar dan abunya dibuang di beberapa sungai berhampiran ladang berkenaan. Siasatan ke atas pembunuhan Datuk Susilawati juga membongkar kes kehilangan beberapa individu lain termasuk ahli perniagaan dari Chennai, India. Selepas pelbagai siasatan, pada 13 Oktober, N. Fatmanaban 41 tahun dan 3 pekerja ladangnya, T. Tilayalagan 19, R. Matan 20 dan R. Katabarayan 30 diheret ke mahkamah atas dakwaan membunuh Datuk Susilawati, Kamarudin, Nur Hisham dan Ahmad Kamil. 2 hari kemudian, 2 lagi suspek juga pekerja ladang berkenaan, U. Suresh 26 dan K. Sarawanan 19 tahun dihukum penjara 7 tahun selepas mengaku bersalah atas tuduhan menghapuskan bukti pembunuhan. Mahkamah Magistrate Teluk Datuk kemudiannya menetapkan 27 Januari depan untuk sebutan semula kes N. Fatmanaban dan 3 pekerjanya. Ini bagi membolehkan beberapa permohonan yang dikemukakan Sarawanan dan Suresh di Mahkamah Tinggi Shah Alam selesai didengar. 2010 turut bermula dalam suasana agak membimbangkan apabila rumah-rumah ibadat dikhianati pihak tidak bertanggungjawab. Gereja, kuil, surau dan masjid dijadikan sasaran melepaskan geram. Ia ekoran kontroversi yang dicetuskan sekumpulan penganut Kristian Katolik yang berkeras mahu menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mingguannya Herald the Catholic Weekly. Penggunaan itu diharamkan Kementerian Dalam Negeri tetapi dibenarkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hasil permohonan pihak gereja. Keputusan itu mengejutkan umat Islam yang rata-rata membantah. Asas bantahan, nama Allah yang berbeza maknanya berdasarkan kepercayaan orang Islam tidak boleh digunakan bukan Islam. Beberapa demonstrasi serta cubaan membakar gereja dan surau mengancam keharmonian negara. Justru demi kepentingan negara dan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri serta pihak gereja, pada 6 Januari, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan pelaksanaan perintah yang membenarkan penggunaan kalimah Allah itu. Ia sehari selepas Menteri Dalam Negeri mengemukakan permohonan penangguhan selepas rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan pada 4 Januari. 8 bulan pertama tahun 2010, 65 kes buang bayi dilaporkan, meningkat 54% berbanding tahun sebelumnya. Satu demi satu laporan penemuan janin dan bayi baru lahir, sama ada yang sudah tidak bernyawa maupun yang masih hidup, meruntun hati mereka yang melihat. Seriusnya gejala buang bayi sepanjang tahun 2010 menyaksikan pelbagai cadangan dikemukakan bagi menanganinya. Dari penubuhan tabung DNA hinggalah pada 12 Ogos, Kabinet mengarahkan agar mana-mana individu yang terbabit disiasat mengikut kanun keseksaan atas dakwaan membunuh atau cubaan membunuh. Menawarkan salah satu jalan penyelesaian, Pertubuhan Kebajikan dan Pengurusan Anak-anak Yatim Kuala Lumpur, Orphan Care, menyediakan ruang khas Baby Hatch bagi menyelamatkan bayi-bayi ini.
Hampir sebulan penubuhannya, seorang bayi lelaki menjadi bayi pertama diserahkan. Di Melaka pula, sekolah khas dipanggil Sekolah Harapan ditubuhkan khusus untuk remaja hamil. Beroperasi pada 17 September, ia menyediakan kemudahan tempat tinggal dan peluang untuk remaja ini meneruskan pelajaran mereka. 5 remaja berusia 16 dan 17 tahun antara yang pertama mendaftar. Jawatan saya berkuasa pada hari ini saja, iaitu from the moment that I go out of the room, I am no more president. Turut menyaksikan dunia diuji dengan pelbagai bencana alam. Sama ada berpunca daripada kerakusan manusia sendiri maupun kejadian semula jadi yang ternyata meragut ribuan nyawa. Kami mulakan dengan bencana tsunami di Chile. Tercetus ekoran gempa bumi kuat 8.8 skala Richter yang menggegarkan kawasan pantai Maule di Chile. Gempa bumi ini adalah yang ketujuh paling kuat pernah direkodkan dunia, menyebabkan 53 negara sekitar mengeluarkan amaran tsunami. Di Valparaiso, ketinggian tsunami dilaporkan mencecah 2.6 meter. Keseluruhannya, gempa bumi dan tsunami ini mengorbankan 700 orang, manakala 1.5 juta penduduk Chile hilang tempat tinggal. Kerosakan dianggarkan 99.4 bilion ringgit. Letusan gunung berapi Eyjafjallajökull di Iceland pada 20 Mac memaksa ruang udara Eropah ditutup sepenuhnya. Akibatnya, syarikat penerbangan terpaksa menanggung kerugian dianggarkan 850 juta ringgit sehari. Pada 14 April 2010, gunung berapi ini sekali lagi meletus, kali ini 20 kali ganda lebih besar daripada sebelumnya. Letusan mengakibatkan berlakunya glasier dan seterusnya banjir. 60,000 penerbangan di seluruh dunia dibatalkan, jutaan penumpang terkandas. Pada 8 Mei 2010, letusan gunung berapi ini kembali menghamburkan debu. Walaupun tidak sedahsyat letusan kedua, ia tetap menjejaskan laluan udara benua Eropah yang terkenal sibuk.
Ketika umat Islam menjalani ibadah puasa, dua wilayah di Pakistan, Peshawar dan Karachi, terjejas teruk dilanda banjir paling buruk dalam sejarah 80 tahun negara itu. Angka kematian didakwa tidak seperti diumumkan kerajaan Pakistan iaitu 2,000 orang, sebaliknya mencecah 100,000 orang. Sekurang-kurangnya 200,000 haiwan ternakan turut jadi mangsa. Akibatnya juga 19 daerah di Karachi lumpuh. Walaupun dikata berpunca daripada hujan di kawasan utara, ada pihak mendakwa banjir berpunca dari India yang melepaskan air dari puluhan empangan negara itu ke Sungai Indus. Akibatnya semua kediaman di pinggir Sungai Indus musnah ditenggelami bah. Lebih malang, bantuan di beberapa kem penempatan mangsa banjir tidak sampai kerana kedudukannya yang terpencil dan terputus hubungan dengan dunia luar. Indonesia, gunung berapi paling aktif, Gunung Merapi, kira-kira 1,300 km ke timur Sumatera, meletus pada 26 Oktober, mengorbankan lebih 300 nyawa. Letusan dikatakan yang terkuat sejak 1972. Awan panas tinggi 8,000 meter ke udara menghasilkan hujan abu vulkanik, hujan pasir serta kerikil sehingga ke Yogyakarta yang terletak 40 km dari gunung berapi itu. Mangsa kebanyakannya dari kawasan Cangkiringan, daerah Sleman mati akibat melecur seluruh badan. Manakala puluhan yang lain cedera dengan lebih 40% kesan lecuran. Berpuluh ribu penduduk dipindahkan. Lapangan terbang Adi Sucipto di Yogyakarta ditutup, manakala penerbangan ke destinasi itu serta ke Solo dibatalkan. Lebih 500 pelajar Malaysia di Yogyakarta, Magelang dan Solo dibawa pulang ke tanah air. Beberapa jam selepas Gunung Merapi meletus, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat pula dilanda gempa bumi 7.7 skala Richter. Gempa kali ini menyebabkan ombak tsunami setinggi 3 meter menenggelamkan sejumlah kampung di tepi pantai. Angka rasmi kerajaan Indonesia mencatatkan 445 orang terkorban, antara yang teruk terjejas Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora dan Mukim Sipora Selatan. Beratus-ratus rumah kayu hanyut manakala sebahagian besar kawasan pertanian dan jalan raya ditenggelami air. Puluhan mayat terbiar bergelimpangan di kawasan pantai dan jalan raya akibat tidak cukup tenaga bantuan. Di Myanmar, tahun 2010 membawa berita gembira buat penyokong demokrasi apabila aktivis pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dibebaskan 13 November lalu. Selepas 7 tahun, buat pertama kalinya Suu Kyi berdiri di pagar kediamannya berucap di hadapan penyokongnya. Senario itu berlaku selepas petugas junta mengalihkan penghadang konkrit dan kawat berduri yang merintangi kediamannya. Pastinya sekitar kawasan berkenaan dipenuhi penyokong Suu Kyi yang riuh meraihkan pembebasannya. Suu Kyi dikenakan tahanan rumah lebih 15 tahun sepanjang 21 tahun lalu. Tahun ini dunia menjadi saksi kekejaman Israel apabila pasukan komandonya menyerang kapal Turki Mavi Marmara yang dalam pelayaran misi kemanusiaan Lifeline for Gaza. 9 aktivis pro-Palestin terbunuh dan puluhan penumpang lain cedera. Turut berada di atas Mavi Marmara ialah 12 rakyat Malaysia dan semua mereka selamat. Meski berdepan kemarahan dunia, sehari selepas serangan itu, Tel Aviv dengan angkuhnya memberi amaran akan menghalang semua kapal bantuan kemanusiaan dari memasuki perairan genting Gaza. Namun amaran berkenaan gagal mematahkan semangat sebuah lagi kapal dengan misi serupa, Rachel Corrie, untuk meneruskan pelayaran ke Gaza. Bagaimanapun, Rachel Corrie turut jadi mangsa apabila pada 5 Jun kapal itu ditawan Israel kira-kira 30 km dari bumi Palestin. Kali ini semua krunya termasuk 6 rakyat Malaysia, 2 daripadanya petugas TV3, wartawan Halim Muhammad dan jurukamera Muhammad Jufri Judin selamat dan dihantar pulang melalui Jordan.
Benteng Demokrasi Rakyat Indonesia, bendera antara yang berjaya mencuri tumpuan pada tahun 2010 dengan provokasi melampau mereka berkaitan isu maritim dan penderaan pembantu rumah Republik itu. Semuanya gara-gara insiden 13 Ogos apabila 3 pegawai penguatkuasa Marin Indonesia dikejar dan ditahan polis Marin Malaysia kerana didakwa menceroboh perairan negara ini. Mereka sebelum itu menahan 7 nelayan Malaysia kerana didakwa memasuki perairan Indonesia, sedangkan Malaysia mempertahankan bahawa nelayan tersebut berada di perairan sendiri ketika ditahan. Meski semua mereka dibebaskan, kemudiannya sekumpulan rakyat Indonesia yang tidak berpuas hati melancarkan demonstrasi menuntut Malaysia memohon maaf atas insiden itu dan mendesak Jakarta memanggil balik duta besarnya di Malaysia. Lebih 2 juta pekerja warga Indonesia di negara ini turut digesa pulang. Unjuk perasaan bukan sahaja membakar dan mengudah jalur gemilang, malah bergaduh dengan pasukan polis Indonesia yang mengawal kedutaan besar Malaysia. Kemuncak penghinaan, perbuatan melempar najis manusia ke dalam kawasan peribahasa. Sukan 2010 dibuka dengan debaran bola sepak Piala Dunia FIFA ke-19 di Afrika Selatan, kali pertama dianjurkan di sebuah negara Afrika. Selepas 31 hari kejohanan membabitkan 64 perlawanan dan 32 pasukan, Spanyol akhirnya merangkul Piala Dunia pertama mereka, menewaskan Belanda 1-0 dengan jaringan Andres Iniesta pada minit ke-116. Namun Piala Dunia 2010 tidak lekang drama. Finalis 2006, Perancis tercala reputasinya setelah dihantui isu dalaman yang menyaksikan mereka memboikot sesi latihan susulan tersingkir di pusingan pertama. Turut tersingkir awal, juara bertahan Itali yang mempamerkan prestasi buruk. England pula alami kekalahan terburuk dalam Piala Dunia, tersungkur 1-4 di tangan Jerman. Manakala pasukan-pasukan terulung Argentina, Brazil dan Jerman terkeluar di peringkat kalah mati. Akhirnya pasukan Vicente del Bosque menjulang trofi terulang bola sepak itu dengan penjaga golnya Iker Casillas cuma 2 kali tewas membuktikan kelayakannya menerima Golden Glove bagi penjaga gol terbaik. Selain itu, Thomas Müller dari Jerman membawa pulang hadiah pemain muda terbaik bersama Golden Boot untuk gol terbanyak, manakala Diego Holland dari Uruguay meraih Golden Ball bagi permainan terbaik.
Bintang tempatan jago Piala Malaysia tahun lalu, Negeri Sembilan mempamerkan dominasi awalnya dalam persada bola sepak tanah air dengan menjulang Piala FA selepas menewaskan Kedah 5-4 menerusi penentuan penalti. Ternyata tuah berada di pihak Negeri Sembilan dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil itu selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 setelah diseret ke masa tambahan 30 minit. Liga Super pula milik Selangor yang mempertahankan kejuaraannya buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Terengganu di Stadium Shah Alam. Selangor memungut 63 mata meninggalkan pasukan Kelantan 5 mata di belakang dengan baki satu perlawanan. Penampilan kali keempat di pentas perlawanan akhir Piala Malaysia akhirnya membawa tuah kepada pasukan Kelantan yang menjulang Piala Malaysia buat pertama kalinya selepas menewaskan Negeri Sembilan 2-1 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Meskipun Negeri Sembilan mendahului dengan 1 gol seawal minit ke-13, masuk babak kedua, The Red Warriors bangkit dengan gol penyamaan pada minit ke-57 melalui tandukan Hairuddin Omar dan gol kemenangan pada minit ke-65 oleh Muhammad Badri Muhammad Razi. Namun sukan bola sepak negara tidak kering kontroversi. Lagi insiden pergaduhan, membaling botol dan mercun mencemari sukan tanah air. Kali ini pada perlawanan suku akhir pertama Piala Malaysia di Stadium Shah Alam antara Selangor dan Kelantan. Gara-gara sikap buruk penyokong, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dan Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA menanggung padah didenda RM115,000. Persembahan atlet Malaysia di pentas antarabangsa tahun 2010 dianggap cemerlang khususnya pada Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Sukan Commonwealth ke-19 di New Delhi menyaksikan kontingen Malaysia menggondol 12 pinggan emas melepasi 10 sasaran pinggan emas negara sekaligus mencipta sejarah pencapaian terbaik Malaysia sejak 1950. Keseluruhan, Malaysia menduduki tangga ke-7 daripada 36 negara yang bertanding. Antara yang cemerlang, acara Jim Rama. Elaine Kun berjaya meraih 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Manakala Amirul Hamizan Ibrahim, atlet angkat berat, mendapat pinggan emas selain mencipta rekod baru. Di Sukan Asia pula, atlet Malaysia turut melakar pencapaian yang dikatakan terbaik dalam sejarah tamasya sukan ini yang disertai sejak 1955. Kutipan 9 pinggan emas, 18 perak dan 14 gangsa diakui mencapai sasaran Majlis Sukan Negara sekaligus meletakkan Malaysia di tangga ke-10 dalam senarai kedudukan pingat yang dikuasai negara tuan rumah China. Squash, karate, basikal track, wushu dan bowling berjaya melonjakkan nama negara di pentas Sukan Asia dengan kilauan pingat emas. Skuad hoki turut membanggakan kali pertama berjaya ke pusingan akhir sukan berprestij itu walaupun akhirnya tewas kepada Pakistan 0-2. Berimbang jumlah pemetaan pingat negara dikatakan mungkin lebih baik jika sandaran utama seperti bowling wanita, memanah dan badminton dapat mempamerkan kemampuan sebenar. Untuk yang telah pergi, kita doakan kesejahteraan mereka.
Bagi yang masih ada, tahun baru 2011 menunggu dengan pelbagai macam cabaran. Mudah-mudahan kita dapat mengharuminya dengan semangat satu Malaysia, memastikan negara terus dimercu kejayaan demi kemakmuran rakyat segenap lapisan. Selamat Tahun Baru 2011.